الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 insya-Allah. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan supaya dapat merujuk muka surat yang ke-112 bagi nota yang bercetak. Okay, kita lihat ayat yang ke-8. Okay. Ayat yang ke-8 adalah ayat-ayat yang berada dalam kumpulan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Seperti mana yang kita telah pun sebutkan, pendekatan kita memahami surah Al-Mulk ini, kita akan meletakkan ayat-ayat di dalam 15 bukti yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-8 adalah merupakan ayat yang berada dalam kumpulan ayat yang ke-5, 6 sampailah ayat yang ke-11 yang menunjukkan bukti yang keempat, Allah itu adalah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu dari sudut penciptaan neraka. Okay, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghayz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Ayat yang ke-8 adalah perincian bagaimana marahnya neraka ini kepada penghuni neraka. Dan dalam masa yang sama, ayat yang ke-8 Allah menjelaskan apa yang berlaku ketika mana penghuni neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi kita lihat terjemahan ayat, yaktakadu tamayyadu minal ghayz, hampir neraka itu dia meledak. Kerana apa? Kerana ghayz, iaitu kerana marah. Marah dekat sini al-ghayz, kalau kita lihat kepada tafsiran, kata al-Imam Al-Ghalib Al-Asfahani, kalau disebut al-ghayz merujuk kepada yang lebih dahsyat daripada ghadab, iaitu marah. Maknanya amat marah, sehingga kan ayat tadi mengatakan hampir neraka tu dia nak meledak. Marah kepada siapa? Marah kepada penghuni yang berada di dalam neraka itu. Kullama, setiap kali, ulqiya fiha, dihumban ke dalamnya. Sekali lagi kita jumpa perkataan ulqi. Ayat yang ke-7 kita dah jumpa sebelum ni, idza ulqu. Kali ni nombor 8 diulang sekali lagi, kullama ulqiya. Setiap kali mereka dihumbankan ke dalamnya, faujun, sekumpulan besar.
Maksudnya masuk neraka ni dia masuk group by group, kumpulan, mereka dihumban masuk ke dalam api neraka. Setiap kali masuk satu kumpulan sa'alahum, telah bertanyalah khazanatuha, iaitu penjaga neraka kepada mereka. Penjaga neraka iaitu malaikat-malaikat yang menjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhirun, adakah tidak datang orang yang memberikan peringatan kepada kamu? Maknanya malaikat ni yang menjaga neraka, mereka mencemuh, mereka mencela orang-orang yang masuk neraka ni, seolah-olah malaikat kata, kenapa kamu boleh masuk neraka sedangkan bukan pernah ada diutuskan kepada kamu seorang nadhir, iaitu seorang yang memberikan amaran, memberikan ancaman kepada kamu. Itu persoalan daripada mana? Malaikat. Dipanggil khazanah. Khazanah ni maksudnya penjaga. Kalau ayat ni merujuk kepada penjaga penjaga api neraka. Okey, dalam ayat ni Allah tidak menyebutkan siapa penjaga neraka itu, tapi kalau kita rujuk dalam ayat lain, salah seorang yang disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Malik, malaikat Malik. Dan anak-anak buah dia yang lain ada ayat Quran mengatakan adalah malaikat Az-Zabaniyah, seperti mana dalam suratul Al-Alaq. Baik tuan-tuan, kita perincikan kenapa bagaimana tahap marahnya neraka itu, al-ghaiz itu. Kata al-Imam Ibnu Katsir, dia kata hampir-hampir sebahagian neraka itu terpisah daripada sebahagian yang lain kerana kemarahan yang memuncak dan kegeraman mereka kepada penghuni neraka. Okay. Kemudian kenapa para malaikat bertanya kepada penghuni neraka? Adakah bertanya kerana kesian? Sebenarnya bukan tanda kesian, tetapi kata Al-Imam Qurtubi, Allah bertanya, malaikat bertanya tu ala jihati tawbih wa taqri', maksudnya dengan nada mencemuh dan mencela. Kenapa malaikat perlu tanya sedangkan memang mereka dah masuk api neraka, dilempar pula tu? Maknanya Allah lah yang telah memastikan mereka masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa malaikat tanya juga? Kata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ditanya kepada penghuni neraka tu adalah untuk apa? Wa hadza tawbihu ziyadatul lahum fil azab. Rupa-rupanya ditanya soalan tu sebenarnya adalah untuk menambahkan lagi perasaan azab kepada mereka. Tuan faham tak maksudnya? Maksudnya malaikat tanya tu sebenarnya nak psycho lagi mereka, supaya mereka merasa teruknya, dahsyatnya apabila masuk ke dalam api neraka. Okey, dalam ayat itu tuan-tuan menemukan perkataan nadhir. Apa itu nadhir? Nadhir, kalau menurut Syekh Muhammad Al-Amin dalam tafsir Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan kalau sebut nadhir, ia berkaitan dengan orang yang menyampaikan dakwah itu, dia memberitahu. Maksudnya dalam nazir ni kerja dia adalah menakut-nakutkan, memberi amaran, memberi ancaman. Itulah nazir. Setengah tempat dia guna istilah nazir masjid. Kalau nazir masjid tu dia kena garang sikit, sebab dia nazir. Ada naziran kan, tapi itu tak ada kaitan lah. Tapi penggunaan nazir, kalau orang itu dia nazir, dia akan fungsi dia akan gunakan kaedah menakut-nakutkan, menyebut tentang neraka, menyebut tentang azab Allah dan sebagainya. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, nazir itu siapa? Ia adalah seorang rasul yang tugas dia memberikan amaran kepada kamu tentang azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okey, maknanya malaikat yang menjaga neraka tu tanya, masa kau hidup dulu, masa dekat dunia dulu, tak ada ke seorang rasul dia itu nadhir, memberi amaran kepada kamu? Maknanya apa? Tak ada rasul ke ingatkan korang tentang neraka yang korang masuk ni, yang korang dihumban masuk? Takkan tak ada rasul tu yang ingatkan tentang neraka itu? Apa jawapan ahli neraka? Adakah ahli neraka akan menjawab? Kita akan baca pada ayat yang berikutnya. Baik, kita terlebih dahulu mari kita lihat apa pengajaran daripada ayat yang kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama, kita dapat belajar betapa marahnya api neraka itu sehingga menyebabkan hampir-hampir neraka itu menjadi pecah terburai. Kalau tuan-tuan tengok apa gunung berapi pun, sekali dia meletup, apa berlaku? Ini bayangkan kalau api neraka. Pelajaran nombor 2, penghuni neraka akan dicemooh, akan dihina melalui persoalan yang ditanya oleh penjaga api neraka. Okay, selesai untuk ayat nombor 8. Mari kita pergi kepada jawapan. Ahli neraka ni dia jawab tak? Dan kenapa dia jawab? Kalau dia jawab, kenapa dia jawab? Okay, kita baca pada ayat yang ke-9, muka surat 118 bagi nota yang bercetak. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Okey. Penghuni neraka mereka menjawab soalan malaikat tadi. Mereka jawab dengan penuh jujur. Mereka kata bala. Mereka kata benar. Qad ja'ana nadhir, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maknanya mereka apa? Mereka mengaku bahawa masa hidup dulu sudah ada seorang rasul yang ingatkan tentang neraka sa'ir, ingatkan tentang neraka ni. Tapi apa yang mereka dah buat kepada rasul itu? Fakadzabna, kami telah mendustakan dia. Maksudnya mereka tak percaya akan amaran, akan kata-kata rasul itu. Yang kedua, wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Yang kedua, kami katakan pula kepada rasul itu, Allah tidak pernah menuturkan sesuatu pun. Maksud dia, mereka kata, mana ada Tuhan berikan bukti menunjukkan bahawa engkau ni rasul? Mana ada Allah turunkan yang menunjukkan engkau ini adalah rasul? Lepas tu yang ketiga, mereka pernah kata kepada rasul itu, in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka kata kepada rasul itu, kamu sebenarnya berada dalam kesesatan yang besar. Okey, maknanya dalam ayat ini ada 3 kesalahan besar
yang telah dibuat oleh orang-orang kafir apabila Allah khumban mereka ke dalam api neraka. Dalam jawapan ini mereka kata, pertama apa? Mereka telah mengakui bahawa memang Rasul itu pernah datang, pernah sampaikan tentang neraka. Tetapi yang pertama, mereka tak percaya apa yang Rasul itu kata. Lepas tu mereka pula kata tak pernah Tuhan berikan, tak pernah Tuhan menyebutkan bahawa kamu ini adalah Rasul. Dan mereka kata, sebenarnya wahai Rasul, kamu ni sebenarnya yang sesat, bukan kami yang sesat. Kamulah sebenarnya yang sesat yang besar. Okay, jelas tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okay, tuan-tuan dan perempuan rahimani wa rahimakumullah, kita terus pergi kepada pengajaran kepada ayat yang ke-9. Okay, ayat yang ke-9 ini tuan-tuan dan perempuan, ia merupakan ucapan yang pertama ahli neraka di dalam neraka setelah ditanya oleh malaikat penjaga neraka. Okay, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-9 pada pagi ini? Nombor 1, kita dapat belajar penghuni neraka dia mengakui segala kesalahan yang mereka telah lakukan semasa di dunia. Kan jelas tak? Menunjukkan bahawa memang mereka membuat pengakuan. Okay. Pelajaran nombor 2, apabila mereka dah mengaku sendiri, maka apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, ni saya kena betul sikit, seorang dimasukkan ke dalam neraka, kerana tu tukar jadi neraka, saya tersalah tu. Okey, seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka kerana perbuatan mereka sendiri. Justru itu ayat nombor 9 ini menunjukkan bahawasanya orang yang masuk ke dalam neraka ini tanda apa? Keadilan Allah Azza wa Jalla. Betul tak Allah ni adil? Dimasukkan orang ke dalam neraka adalah adil. Tapi masuk dalam neraka tak boleh lagi untuk membuat sebarang rayuan, walaupun mereka ada merayu. Jadi ini menunjukkan bahawa siapa masuk neraka memang dia patut mereka masuk neraka. Apa mereka dah buat? Tadi kita baca ada berapa perkara mereka telah buat? Ada 3. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti ketika dia mengulas ayat 9 ni, dia kata ayat 9 ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mengazab seseorang dengan api neraka, melainkan Allah telah ingatkan manusia itu terlebih dahulu semasa di dunia. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala ni dia tak pernah nak azab mana-mana manusia, melainkan akan mereka diberi dulu peringatan. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, Al-Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan Allah Ta'ala memberitahu tentang keadilannya kepada makhluk-makhluknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mana-mana manusia melainkan setelah disampaikan hujah kepadanya dan dikirimkan utusan kepadanya. Maknanya kalau ada mana-mana manusia dia tak pernah menerima tunjuk ajar, tak pernah Rasul datang, tidak ada. Semua Allah hantar kepada mereka Rasul. Okey, apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Katsir, Syekh Muhammad Al-Amin bagi pengajaran yang kedua ni, kita kuatkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran, ayat nombor 15 surah Al-Isra, muka surat 283. Allah mengatakan wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rusula.
Allah kata, kami tak pernah nak mengazab siapa-siapa pun sebelum kami mengutus terlebih dahulu seorang rasul kepada mereka. Okey, tuan-tuan, apa tindakan yang kita boleh ambil berdasarkan ayat 8 dan ayat nombor 9? Tindakan yang pertama, kita kenalah mengambil berat apa jua peringatan, amaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingatkan kita tak tentang neraka? Ingat tak semalam kita belajar Nabi kata apa? Takutlah kamu tentang neraka. Kalau kamu boleh jauhkan diri dengan neraka sebelah biji tamar, Nabi kata guna. Kalau tak boleh dengan sebelah biji tamar, jaga perkataan. Jadi apa yang Nabi ingatkan itu kita kena ambil berat. Kenapa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tugas dia adalah menyelamatkan manusia daripada api neraka. Jadi kalau ada orang masuk neraka ni, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan tak pernah ada orang ingatkan kami. Tak pernah. Untuk tindakan nombor 1, kita nukilkan 2 hadis, pendek sahaja hadis ini. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis sahih riwayat al-Imam dalam riwayat At-Tabrani, Nabi kata, tidak tinggal sesuatu pun yang boleh dekatkan kamu ke dalam syurga dan jauhkan kamu daripada neraka kecuali, kata Nabi, telah aku terangkan, telah aku jelaskan. Begitu juga pada hadis yang kedua. Baik, tuan-tuan, kita lihat tindakan yang kedua, kita kena menjauhi sifat sombong. Kenapa dengan sombong? Kerana sombong inilah yang telah menyebabkan manusia tidak mengedahkan sebarang berita benar. Nabi mengingatkan tentang neraka, kalau buat begini masuk neraka, tapi orang sombong ni dia tak nak terima. Jadi jauhi sifat orang-orang yang sombong. Baik, insya-Allah nanti kita sambung lagi pada keterangan ayat yang ke-10 pada keesokan paginya. Baik, dalam masa yang sama saya memerlukan persetujuan dari tuan-tuan dan puan untuk kita meneruskan pengisian tadabbur pendek ini pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan setuju ataupun tak setuju, tolong maklumkan supaya saya boleh menyediakan bahan rujukan untuk pengisian di bulan Ramadan. So muslimat pun boleh bagi maklum balas supaya saya sempat menyiapkan nota untuk tadabbur pada bulan Ramadan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-10. Kemudian kita melihat tafsiran ayat, pengajaran ayat dan tindakan apa yang perlu kita lakukan setelah memahami keterangan ayat yang ke-10 dan ayat yang berikutnya. Kita lihat ayat yang ke-10. Okey, ayat yang ke-10 ini adalah ayat yang Allah menyebut tentang penyesalan daripada ahli neraka
ketika mana mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ayat yang ke-10 ini juga merupakan ucapan yang kedua setelah mereka menjawab persoalan malaikat-malaikat penjaga neraka. Kita bacakan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Waqalu, dan mereka berkata. Mereka di sini merujuk kepada orang-orang kafir yang telah Allah masukkan ke dalam neraka sa'ir. Dan mereka berkata, kenapa sebut dan? Kerana sambungan daripada apa yang mereka jawab pada persoalan malaikat. Lau kunna nasma', sekiranya kalaulah dulu, mereka mengatakan kalau masa dekat dunia dulu kami mendengar, au na'qil, atau kami berfikir. Maksudnya mereka kata kalaulah dulu kami dengar, lepas dengar kami fikir, ma kunna, pasti kami tidak akan termasuk di dalam kalangan ashabis sa'ir, penghuni neraka as-sa'ir. Okey, ayat 10 ni kita jumpa kali kedua Allah menyebut tentang neraka as-sa'ir. Okey, ayat yang ke-10 ini mudah kita faham, merupakan ucapan rasa penyesalan oleh orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa mereka menyesal? Mereka menyesal ketika dulu Allah pernah hantar seorang nadhir, seorang rasul mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang azab, tetapi mereka tidak mahu mempedulikan. Sedangkan Allah bagi mereka boleh mendengar, Allah bagi mereka boleh fikir apa yang mereka dengar. Menurut Al-Imam Ar-Razi, kenapa Allah sebut tentang mendengar dan berfikir? Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan kerana mendengar ini dan boleh berfikir merupakan penyebab seseorang itu layak diberikan tanggungjawab. Ini pun kita dah ulas pada keterangan ayat dalam surah Al-Insan sebelum ini, yang Allah jadikan manusia ini apa? Allah bagikan kepada manusia sami'an, Allah bagi manusia boleh mendengar, Allah bagi manusia boleh berfikir. Macam itu juga dalam surah As-Sajadah, Allah bagi boleh mendengar, Allah boleh bagi melihat, dan juga boleh berfikir. Okay, jadi daripada ayat yang ke-10 ini, apa yang kita dapat belajar, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Nombor satu, kita dapat mempelajari pada pagi ini Allah memberitahu kepada kita akan penyesalan ahli neraka kerana mereka telah lalai, mereka tidak manfaatkan panca indera boleh mendengar, boleh berfikir yang telah pun Allah berikan. Jadi tanya diri kita, kita ada persamaan tak seperti golongan yang menyesal pada ayat yang ke-10? Adakah kita benar-benar menggunakan pendengaran untuk dekat kepada Allah, untuk kenal Allah? Dan bagaimana kita dapat akal fikir? Akal kita fikir buat apa? Fikir nak buat dosa kah? Fikir nak buat pahala kah? Okey, itu nombor satu.
Maknanya nanti di hari akhirat memang benar akan ada orang yang menyesal di dalam neraka. Pelajaran yang kedua, salah satu daripada ciri neraka ia adalah as-sa'ir. Saya ada sebutkan sebelum ini bahawa as-sa'ir merujuk kepada neraka yang api itu menyala-nyala. Baik, kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Apa yang kita kena buat setelah kita dapat dua pengajaran? Kerana Al-Quran ini dia bukan datang, dia bukan turun hanya untuk dibaca, tetapi adalah untuk diambil panduan, diambil petunjuk. Tetapi nak dapat petunjuk mesti kena faham dulu. Selepas faham, okey, apa yang kita perlu bertindak, apa yang kita kena ubah? Yang pertama, dalam mana-mana dakwah, dalam mana-mana nasihat diberikan, peringatan diberikan, kita kena dengar dulu apa yang telah disampaikan, kemudian kita fikirkan apa yang kita dengar tu. Kalau orang dulu apabila dia tak nak dengar, so macam mana dia nak fikir? Sebab dia dah memang lari daripada nak mendengar. Mereka akan cari jalan untuk tidak mahu mendengar. Sedangkan mereka Allah bagi boleh mendengar. Jadi tindakan kita dengar apa saja nasihat diberikan, peringatan diberikan, teguran diberikan, kemudian kita fikir tentang apa yang ditegur itu. Tindakan yang kedua, sudah pasti kita menggunakan semaksimum mungkin deria kita boleh mendengar untuk mencari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kita nak mencari petunjuk. Dan Alhamdulillah, moga-moga setiap pagi kita gunakan pendengaran kita untuk dengar ayat Al-Quran dibacakan, mendengar tafsiran ayat, mendengar pengajaran ayat. Kenapa kita buat semua tu? Kerana kita nak ambil pengajaran dia, kita nak bertindak. So moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang benar-benar menggunakan pendengaran dan akal untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-11. Okey, ayat 11 ini masih lagi berkaitan dengan orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Okey, ayat 11 ni ayat terakhir yang Allah menyebut tentang penghuni neraka di dalam suratul Mulk. Kalau masih ingat, ayat tentang neraka ini dia mula daripada ayat nombor berapa? Daripada ayat nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kita tengok ayat ke-11. Apa lagi yang berlaku kepada ahli neraka? Ini sebenarnya adalah cerita benar yang akan berlaku nanti pada hari kiamat. Allah cerita dalam suratul Mulk ni bukan sekadar nak takut-takutkan saja, tetapi ini akan berlaku. Okey, ayat 11 apa dia? Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqa فسحقا لأصحاب السعير. Okay, ayat 11 sekali lagi kita menemukan nama neraka As-Sa'ir. Maknanya dah berapa kali kita jumpa As-Sa'ir? 3 kali. Ayat yang ke-11 ni ayat yang menunjukkan ahli neraka ini mereka telah membuat pengakuan. Kenapa mereka mengaku? Ingat tak ayat yang ke-9 mereka menjawab soalan malaikat kan? Lepas tu ayat yang ke-10 tadi mereka menyesal, dan ayat yang ke-11 mereka membuat pengakuan. Kenapa mereka buat semua-semua tu? Antara sebabnya
mereka ingat kalau dah cakap benar, kalau dah menyesal, kalau dah mengaku, ingat boleh apa? Boleh keluar. Macam kita tengok kat mahkamah kan, nak mengaku bersalah ke tak nak mengaku bersalah? Ada orang dia sanggup mengaku bersalah sebab mungkin hukumannya boleh diringankan. Ahli neraka ingat seperti itu. Tetapi mereka telah tersilap. Apabila mereka berkata benar tentang Rasul yang Allah hantar itu, mereka menyesal. Mereka ingat menyesal ni nampak nak bagi Allah kesianlah kepada mereka. Dan mereka membuat pengakuan sebenarnya. Apabila mereka telah membuat pengakuan fa'tarafu, maka mereka telah mengiktiraf, iaitu mereka telah mengakui bidzambihim, dosa mereka. Okey, tuan-tuan, ayat ni cuba tuan-tuan tengok perkataan bizambihim. Bizambihim tu itu sebenarnya adalah satu dosa sebenarnya. Kalau banyak dosa, dia panggil, dia ada huruf waw selepas huruf ba. Dzunub, sepatutnya bidzunubihim. Tapi Allah sebut hanya satu saja, bidzambihim. Kenapa? Kerana orang kafir ni kalau dia buat dosa dia kafir saja, maka dosa-dosa lain tu dia termasuk dalam dosa kekafiran. Okay, jadi Allah kata, maka setelah mereka mengaku dosa yang mereka buat, fasuqan, tetapi jauh bagi penghuni neraka itu mendapat rahmat, li ashabis sa'ir, yang marah menjulang. Ya, mereka tetapi rahmat Allah. Tuan-tuan, saya ada tersalah tulis terjemahan sikit tu, buang satu tetapi. Kedua tu ada tetapi dua kan. Kalau yang ayat yang semalam tu saya ada tersilap menulis menuturkan, tuan-tuan kena tukar kepada menurunkan. Ni kesilapan saya lah. Ketika mana taib ni saya ada tersilap. Dekat sini buang satu tetapi. Okey. Ayat ni kata setelah mereka mengaku dosa mereka, tetapi rahmat Allah tu bukan dekat dengan mereka, tetapi semakin menyebabkan mereka jauh dari rahmat Allah. Oleh kerana itu mereka dimasukkan, mereka menjadi sahabat li ashabi, penghuni neraka as-sa'ir. Baik tuan-tuan, perkataan fasuqan, cuba kita lihat apa kata Pak Quri Shihab dalam Taksir al-Misbah. Okey, dalam ayat tadi kita jumpa perkataan fasuqan, betul? Okey, fasuqan ni asal dia digunakan untuk perkataan jauh. Asalnya fasuqan ni adalah jauh. Apabila Allah gunakan perkataan fasuqan dalam ayat yang ke-11 tadi, menggambarkan betapa jauhnya daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Justru itu, siapa yang dia jauh daripada rahmat Allah, dia pasti akan binasa. Okay, oleh kerana itu fasuqan juga membawa maksud mendapat kebinasaan. Dan yang menakutkan kita, ada satu hadis, saya dinukilkan riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini kalau tuan-tuan baca secara keseluruhannya adalah hadis tentang telaga Al-Kautsar. Pernah dengar telaga Al-Kautsar? Iaitu air dia sumbernya daripada sungai Al-Kautsar di dalam syurga. Kalau baca surah Al-Kautsar, tuan-tuan akan jumpa tentang sungai Al-Kautsar. Nanti dekat padang mahsyar, panas terik ni, maka orang akan kepanasan, kehausan. Maka orang-orang ini akan mencari di mana sumber air nak minum. Dalam hadis menyebutkan semua nabi-nabi ni dia ada telaga, dan telaga Nabi Muhammad lah yang paling besar. Maka Nabi sendiri akan jaga telaga tu. Macam mana Nabi nak kenal kita adalah umat dia? Nabi tak pernah tengok muka kita.
tetapi Nabi mengenal kita dengan anggota tubuh wuduk kita yang bercahaya. Kalau kita baca dalam hadis ni, sabda Nabi SAW, akulah orang yang pertama yang akan pergi kepada telaga. Al-Haud tu maksudnya telaga. Siapa yang dapat datang dekat telaga tu, dia pasti akan dapat meminum airnya. Dan siapa dapat minum air telaga itu, dia tak akan dahaga buat selama-lamanya. Okey, datanglah sekumpulan manusia kepada aku, kata Nabi SAW. Aku kenal diorang dan diorang pun kenal aku. Maknanya Nabi kata, waktu Nabi jaga tu, Nabi nampak, oh ada sekumpulan umatnya nak datang kat telaga dia. Nabi kenal diorang kenal Nabi SAW. Tetapi kata Nabi, aku dihalang daripada bertemu dengan mereka. Lepas tu panjang lagi cerita hadis tu. Apabila malaikat tarik mereka supaya tak pergi dekat dengan telaga tu, sedangkan Nabi dah nampak dah. Lalu Nabi kata kepada para malaikat, mereka ni umat aku, kenapa dihalang dia datang nak minum air telaga itu? Maka jawab Nabi SAW selepas itu, jawapan daripada para malaikat mengatakan apa? Muhammad, selepas engkau wafat, macam-macam umat kau buat. Ni hati-hati. Hadis ni juga membawa maksud ada orang yang dah murtad. Lepas Nabi wafat, ada orang murtad. Macam-macam ajaran yang dibuat, macam-macam akidah yang keluar. Okay, mereka inilah, kata Al-Imam Qurtubi, ia akan dihalang oleh Allah daripada mendatang telaga Nabi. Dan tuan-tuan tahu Nabi jawab apa? Nabi sendiri yang halau orang itu. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata fasuqan liman baddala ba'di. Nabi kata kamu pergi jauh-jauh bagi orang yang mengubah ajaranku selepas kewafatanku. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati kita. Sebab itu kita dalam buat amal, pastikan kita mengikut seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita tak akan dapat minum setitis air telaga Al-Kausar, dan Nabi sendiri akan halau. Sama tak perkataan suqan yang Nabi halau itu dengan ayat yang ke-11 fasuqa? Maksudnya fasuqa ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah, seperti mana Nabi kata jauh daripada telaga ni. Sebab apa? Sebab mereka telah membuat pengakuan tentang dosa yang telah mereka lakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar sebagai penutupan pengisian kita pada pagi ini? Nombor satu, kita dapat belajar dosa-dosa yang dilakukan merupakan penyebab kepada mendapat kebinasaan. Sebab itu kita, memang tugas kita ini sebenarnya adalah buat amal-amal yang Allah boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Kita jangan pandang ringan mana-mana dosa, kerana dosa inilah yang akan menyebabkan nanti Allah jauhkan rahmat dia. Apabila jauh daripada rahmatnya, kita termasuk dalam kumpulan manusia yang dibinasakan. Sebab tadi kan mereka katakan mereka telah mengakui dosa mereka. Jadi masa hidup, ambil kesempatan memperbanyakkan taubat nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar, neraka merupakan tempat manusia dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam ayat ni dia tak sebut macam mana binasa dia. Tapi kalau baca dalam ayat-ayat yang lain, ada banyak cara macam mana manusia dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi moga-moga ayat yang ke-11 ini yang merupakan penutup kepada kumpulan-kumpulan ayat dalam suratul Mul yang menceritakan tentang neraka Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, satu ayat sahaja di dalam suratul Mul yang Allah menyebut tentang syurga, tetapi kebanyakan ayat menyebut tentang neraka. Kenapa banyak ayat tentang neraka? Maknanya Al-Mul ini
Suasana dia adalah suasana yang nakutkan kita, dan itulah antara sebab kenapa baca Al-Mulk, azab kubur tidak mendekati siapa-siapa yang membaca suratul Al-Mulk dan dia amalkan apa yang dia pelajari dalam surah Al-Mulk. Kita jumpa insya-Allah pada keesokan pagi ayat yang ke-12. Kita masuk ayat tentang penghuni syurga. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita masuk kepada ayat yang baru, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 adalah permulaan ayat yang Allah membawa kita kepada topik yang lain, yang mana kita telah selesai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 yang Allah memberikan amaran kepada kita berkenaan dengan azab api neraka Jahannam. Kemudian kita telah menemukan 3 kali pengulangan nama neraka, iaitu As-Sa'ir, dan kita telah pun mengetahui bahawa ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Allah menyebut tentang azab neraka yang akan dimasuki yang pertama sekali syaitan, kemudian dimasuki oleh pengikut syaitan, iaitu orang-orang yang kafir. Jadi ayat yang ke-12 adalah ayat yang boleh menyelamatkan kita daripada dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, ke dalam neraka As-Sa'ir, iaitu sifat takut yang perlu ada setiap daripada kita. Kita mulakan dengan ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Inna, sesungguhnya, alladhi, orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Tuhan mereka. Yang Tuhan mereka ini bil ghaib, yang mereka tidak dapat semasa mereka tidak dilihat oleh manusia. Dua kelebihan Allah beri kepada orang-orang yang takut kepada Allah itu, yang tidak nampak, adalah lahum maghfirah. Allah sebut lahum, untuk mereka. Allah kata untuk mereka maghfirah, iaitu keampunan, wa ajrun, dan mereka mendapat pahala yang kabir, pahala yang besar. Okey, dalam terjemahan tu telah dimasukkan sekali dengan makna bil ghaib dekat situ.
Sebab tu dekat perkataan bil ghaib itu diterjemahkan semasa mereka tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka tidak melihat azab. Dekat dalam terjemahan tu dia dah masuk kepada pentafsiran. Okey, ayat ni mudah faham. Ayat ni menyebut manusia yang dia benar-benar takut kepada Allah, yang Allah itu tidak dapat dilihat di depan mata. Okey, jadi mereka dapat dua balasan. Okey, ayat ini sebelum kita lanjutkan, mengapa Allah meletakkan ada ayat cerita tentang keampunan, lepas tu dapat pahala yang besar. Pahala yang besar di situ sebenarnya adalah syurga, tapi dia tak sebut jannah, tapi disebut pahala yang besar. Dalam nota tu kena betulkan sikit, bukan balasan satu, dia balasan dua. Kan ada balasan satu, dia ada balasan yang kedua. Okey, ayat yang ke-12 ni kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-6 sebelum ini kita mengetahui ayat 6 sampai 11 Allah menyebut tentang neraka. Ni dipanggil konsep apa? Ni dipanggil konsep wa'id. Konsep untuk menekankan, memberikan ancaman buruk. Al-Quran dia bukan sekadar memupuk kepada kita sifat supaya takut kepada neraka, tetapi Al-Quran juga dia menggunakan pendekatan al-wa'du, iaitu memberikan janji dengan balasan yang baik. Cuma ayat dalam Al-Mulk ni dia terbalik dengan surah Al-Insan. Kalau kita belajar surah Insan sebelum ni, mana yang banyak? Syurga yang banyak ke neraka yang banyak? Kita belajar ada 14 ayat yang menyebut tentang balasan baik di hari akhirat nanti. Satu saja ayat yang Allah menyebut tentang neraka. Tetapi Al-Mulk dia guna pendekatan banyak ayat yang memberi ancaman tentang neraka, satu ayat sahaja yang menyebut tentang nikmat syurga. Itulah indahnya Al-Quranul Karim. Tetapi mesti ada sebab. Mengapa berubah metodologi itu? Kenapa Allah ubah dia? Jadi Al-Mulk ini 30 ayat tu sebenarnya suasana dia adalah suasana yang banyak memberikan, menakut-nakutkan, memberikan ancaman. Sebab itu kita telah mempelajari awal-awal pengisian dahulu bahawa suratul Mulk ni apa kelebihan dia? Salah satu kelebihan dia, dia boleh bagi syafaat, dia menjadi peguam bela kita untuk kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan orang yang baca selalu Al-Mulk ini, Allah elakkan dia daripada azab kubur. Jadi ada perkaitan dengan menjauhi azab kubur dengan Allah mengingatkan tentang azab dengan azab neraka. Sebab siapa yang diazab di dalam kubur, kalau dia tak dapat pengampunan, sampai akhiratlah nanti dia akan menjadi susah. Begitulah sebaliknya. Baik, ayat ini kalau kita perincikan, dalam ayat itu kita jumpa perkataan orang yang takut, yakhshawna. Kalau kita dalami sikit, takut ni sebenarnya dia tak sama, dia ada yang berbeza. Dalam Quran, kalau kita nak tengok perkataan takut tu, pertama boleh guna kalimah al-khawf, takut juga. Yang kedua adalah kalimah al-khashyatu. Apa beza dia? Kenapa Tuhan kata allazina yakhshawna? Kenapa tak kata allazina yakhafuna? Kenapa Allah tak guna khauf? Kata para ulama, takut ni kalau Allah guna al-khasyah, takut tu dia lebih mendalam, dia lebih takut daripada al-khawfu, sekadar takut. Nah, ada boleh jelas perbezaan al-khasyatu dengan al-khawfu.
Okey, kita datangkan contoh lain. Kita bawa ayat lain yang Allah ada menggunakan perkataan al-khasyah. Okey, kalau nak dapat perasaan yang sangat takut kepada Allah, bukan takut biasa-biasa, tapi takut yang luar biasa, al-khasyah tu, maka kita lihat contohnya dalam surah Fatir ayat nombor 28, kita menemui perkataan yakhsyallah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dalam tu Allah kata sesungguhnya yang takut, yang amat takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Dalam tu jumpa tak perkataan al-ulama? Al-ulama bukan gelaran bagi hanya gelaran bagi kita akan panggil ulama lah, tapi sebenarnya al-ulama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tentang Allah. Jadi kalau dia benar-benar ulama, sepatutnya dia kena takut kepada Allah. Kalau dia tak takut kepada Allah, maknanya dia bukan al-ulama. Menunjukkan di sini, nak dapat perkataan al-khasyah, nak dapat takut tadi tu, maka perlu kepada ilmu, perlu kepada kenal Allah. Apabila kita semakin mendalami, makin banyak pengetahuan kita tentang Allah, tentang azab dia, tentang kemurkaan dia, maka dia akan dapat membantu kita menambahkan perasaan takut kepada Allah. Okey, apa makna bil ghaib tadi? Apa makna bil ghaib? Orang yang takut, benar-benar takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Apa maksud bil ghaib? Nombor satu, kata para ulama, bil ghaib itu, perkara ghaib yang ditakuti tu bermaksud apa? Pertama, Allah juga membawa maksud azab. Azab apa? Azab api neraka. Kita tak nampak Allah, betul tak? Ghaib. Kita tak nampak neraka, dia termasuk dalam perkara ghaib. Okey, perkataan bil ghaib itu juga para ulama menyebutkan bil ghaib itu dia merujuk kepada walaupun dia tidak nampak Allah, walaupun tak ada siapa pun dekat sekeliling dia, dia tetap memiliki perasaan takut tu. Sebab tu takut ni dia ada dua lah situasi. Pertama, kalau kita dengan orang lain duduk sebelah kita, dekat dengan kita, kita takutlah buat maksiat, betul? Nanti orang kecam pula, kan? Kalau buat maksiat ni takut depan orang, kita malu nak buat dia. Okey, itu yang biasa. Tapi yang luar biasa, kalau orang tak ada dekat sekeliling dia, dia seorang saja, dia ada ruang tak nak buat maksiat? Dia ada ruang. Sebab apa? Sebab kalau dia buat, orang tak tahu. Tetapi dia meyakini walaupun tak ada orang sekeliling dia, dia tetap sama, iaitu dia tetap tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah juga maksud kepada bil ghaib. Seperti mana dalam tafsir Al-Aisar menafsirkan mereka takut kepada Allah yang bil ghaib tadi tu, maksudnya ketika mereka tidak dilihat oleh orang lain, mereka tetap taat kepada Allah, mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, ayat ini juga kenapa Allah beri kepada orang yang amat takut ni, kepada Tuhan yang bil ghaib tadi, dia dapat ajrun kabir, dia dapat ganjaran yang kabir. Kenapa sebut ganjaran yang besar? Okey, kita lihat ulasan dekat situ. Pada ayat yang ke-9, mesti ingat lagi pada ayat yang ke-9, ayat, ingat tak ayat yang penjaga neraka, dia tanya pada setiap orang masuk neraka, yang masuk neraka faujun tu, sekumpulan tu, ketika mereka dilempar, ingat tak malaikat neraka tanya mereka, korang yang masuk neraka ni, tak dekat dunia dulu tak ada orang yang bagi peringatan ke? Dan tuan-tuan ingatkan 3 jawapan mereka?
Mereka kata apa? Yang pertama, mereka tak percaya yang bagi peringatan tu dia adalah benar-benar cakap benar. Mereka tak percaya. Yang kedua apa? Mereka mengatakan tak pernah Allah menurunkan apa-apa kitab macam tu. Lepas tu yang ketiga, ingat, mereka menuduh Rasul yang memberi amaran itu dialah sebenarnya berada dalam kesesatan yang besar. Masih ingat ayat 9? Okey. Tuduhan mereka itu Allah menjawab dengan kata-kata mereka dengan mengatakan orang yang beriman dan orang yang takut kepada Allah inilah sebenarnya bukanlah sesat seperti yang mereka sangka, tetapi sebaliknya orang yang mereka kata sesat yang besar itulah yang akan dapat pahala yang besar. Boleh faham tak maksudnya? Maksud dia, Allah mengikut kesinambungan perkataan orang kafir kata Rasul itulah sesat yang besar, dhalalin kabir. Jadi Allah ni sebenarnya nak mengatakan yang kamu cakap mereka yang sesat, yang kabir, yang besar itulah sebenarnya mereka itu mendapat pahala yang besar, bukan sesat yang besar. Okey, jelas saudara perempuan? Okey, kita lanjutkan dengan dua pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-12. Yang pertama, takut terhadap perkara yang kita takuti, yang kita tak dapat tengok dia, merupakan sifat takut yang sebenar-benar takut. Peh ke dok peh ni pengajaran nombor 1 ni, faham tak? Maksud dia macam ni, kita takut pada seseorang. Contoh, kita takut masa orang tu depan mata ke orang tu tak ada depan mata? Takut hantu. Hantu ni tak perlu takut lah sebenarnya. Maksud dia, kalau kita betul-betul takut, kalau betul-betul takut, orang yang kita takuti tu dia tak ada pun, kita dah takut dah. Itu baru real takut lah, sebenar-benar takut. Apatah lagi sebenarnya yang kita perlu takut pada Allah. Allah ni kita tak nampak dia, betul tak? Kita tak nampak azab di depan mata, tapi kita tetap takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil takut yang benar-benar takut. Bukan takut nampak baru takut, tak ada. Tak nampak pun dia takut. Okey, pelajaran nombor 2. Dua balasan bagi sesiapa yang sebenar-benarnya takut, yang ada perkataan al-khasyah tadi kepada Tuhan yang ghaib, azab yang ghaib, walaupun duduk bersendirian, dia dapat 2. Yang pertama, Allah bagi dia pengampunan dulu, lepas tu baru Allah bagi syurga. Syurga itu Allah gelarkan ia sebagai apa? Pahala yang besar. Okey, kenapa Allah sebut ampun dulu baru Allah masukkan ke dalam syurga? Kerana Allah nak memastikan kita masuk syurga ni dalam keadaan tidak bersalah. Dihilangkan dulu mana-mana yang boleh menyebabkan kita takut, baru Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi apa tindakan yang kita nak ambil daripada ayat yang ke-12? Bukan sekadar kita mengetahui makna ayat itu, bukan sekadar dapat 2 pengajaran. Nombor 1, tindakan nombor 1, kita kena usaha membina perasaan takut kepada Allah. Macam mana kita boleh bina perasaan takut kepada Allah? Kita mengenal nama Allah yang mulia. Tuan-tuan belajar, ada kala belajar apa sifat-sifat Allah yang sifat 20 tu. Tuan-tuan kenal tentang, belajar tentang macam mana dahsyatnya neraka Allah. Tuan-tuan akan dapat mengetahui Allah ni bagaimana keagungan dia, kebesaran dia. Ya, orang selalu duk ulang-ulang tu kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, maka kita akan jauh pada Allah Azza wa Jalla. Okey, tindakan yang kedua, kita kena membentuk
sifat. Okay, setelah kita nak cuba kenal Allah tadi tu, dalam praktis kita setiap hari kita kena membentuk sifat al-ihsan. Sifat al-ihsan tu apa? Sifat al-ihsan ketika kita beribadah. Ni tindakan kedua ni lebih kepada praktis lah. Okay, contohnya apa? Apa itu ihsan? Ingat tak hadis? Hadis yang hadis Jibril tu. Okay, ni ihsan tu apa? Apabila Nabi SAW ditanya tentang apa itu al-ihsan, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Siapa tadi pagi tadi dia salat 2 rakaat, dia telah bawa diri dia seolah-olah kita sedang melihat Allah kita sedang seperti melihat Allah. Atau kata Nabi, fa innaka illa tarahu, jika engkau tak boleh bawa diri engkau seolah-olah engkau melihat Allah, maka apa kata Nabi? Maka engkau kena jadikan sesungguhnya Allah lah sedang melihat engkau. Betul tak? Kalau kita boleh bawa diri kita dua situasi ni. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak, bukan Allah ni tidaklah dah mampu untuk kita bayangkan dia, tapi kita letakkan diri kita seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah, menghadap kiblat, ambil wuduk tadi pun dah fikir dah, Allah perhatikan macam mana aku ambil wuduk, Allah perhatikan macam mana aku solat ni, Allah mengetahui kenapa aku datang ke masjid ni, Allah mengetahui macam mana susah payahnya. Jadi kalau kita ada sifat yang seperti itu, itulah namanya al-ihsan. Okey. Orang yang ada sifat al-ihsan ini, manusia yang ada sifat takut kepada Allah yang ghaib ini, moga-moga kita termasuk salah satu daripada 7 golongan yang nanti di hari akhirat Allah lindung, Allah bagi naungan. Okey, 7 tu kita ambil yang terakhir sekali. Yang ke-7, siapa dia? Orang yang berzikir kepada Allah, dia ingat Allah dalam keadaan dia bersendirian, lalu menitiskan air matanya. Ini kelebihan orang yang takut kepada Allah secara ghaib tu. Dia praktis dalam hidup dia, walaupun dia duduk seorang-seorang, dia ingat Allah, dia boleh menangiskan, dia boleh menitiskan air mata dia. Okey, tindakan nombor 3, sentiasa minta ampun pada Allah ya. Sebab pengampunan ni penting. Sebab laluan ke syurga itu dia tidak membawa dosa. Maka minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tindakan nombor 4, kita sentiasa mengharapkan balasan hanya kepada Allah. Ya, minta balasan pada Allah. Sebab apa? Sebab ayat tadi kan Allah nak bagi ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar tu biarlah ganjaran yang Allah bagi. Kalau Allah bagi ganjaran besar, memang dia besar seperti mana nikmat syurga. Okey, tindakan nombor 3, 4 ni saya ada nukilkan satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kita menggesa tentang taubat lah, ya, tentang taubat, minta pengampunan. Hadis ni dia bagi semangat kepada kita tentang kalau ada orang tanya, saya dah bertaubat tapi saya ulang balik, lepas tu saya jumpa kawan-kawan, saya buat lagi, boleh tak saya taubat? Hadis ni Allah, Nabi SAW kata apa? Ada hamba dia buat dosa, dia ucapkan, ya Allah ampunkanlah aku, ighfirli, ampunkanlah aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, hambaku tu dia dah buat dosa, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampuni dosa, yang menyiksa dia kerana dosa, kemudian orang tu kembali bertaubat, kembali buat dosa lagi, dia cakap lagi, ya Allah ampunkanlah aku. Allah Ta'ala kata benda yang sama. Lepas tu orang itu buat dosa kembali, dia minta lagi pengampunan, Allah cakap sekali lagi. Lepas tu yang ketiga, apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, Allah mengatakan sesungguhnya aku
telah memberikan keampunan kepada hamba-Ku. Oleh kerana itu, biarlah dia melakukan apa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, jangan salah faham hadis ini. Bukan bermaksud Allah mengizinkan kita melakukan dosa, tetapi disebabkan kadang-kadang suasana kita ni, environment kita, orang-orang yang dekat dengan kita ni kadang-kadang menyebabkan kita tak kuat azam, kita tak kuat tekad untuk taubat tu. Betul tak? Kita tahu dosa dengan tu orang ni haram, contoh kan, kita dah kata astagfirullah, tapi jumpa kawan-kawan yang jenis macam tu, Allah, buat lagi, taubat lagi. So moga-moga kita usaha untuk jauhkan dosa, tapi jika berlaku, minta pengampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah beberapa, ada 4 tindakan yang perlu kita lakukan. Moga-moga kita termasuk dalam manusia yang boleh ada perasaan benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sambung insya-Allah tuan-tuan minggu hadapan pada keterangan ayat yang ke-13 insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.